Jadi kalau mengikut format yang telah kita lalui sebelum ini, maka setiap pendebat ini akan diberi laluan selama 7 minit dalam pusingan pertama, diikuti oleh pendebat kedua untuk disusuli dengan 7 minit lagi, dan seterusnya. Setiap daripada mereka juga akan diberi 5 minit sebagai penggulungan daripada situ, dan kita akan berhenti sekejap selepas itu. Jadi tanpa perlengahan masa lagi, saya rasa oleh kedua mereka ini sudah kita kenali, menerusi akhbar, menerusi pemaparan mereka di mana-mana, sama ada dalam majlis diskusi, forum ataupun debat serupa, maka saya rasa saya tidak perlu berpanjang lebar tentang tokoh-tokoh yang dimaksudkan ini. Jadi untuk maksud ini, pada pusingan pertama selama 7 minit, saya akan minta saudara Fathul Bari yang berada di sebelah kanan saya ini untuk memanjangkan hujah mengenai tajuk yang telah dibekalkan ini selama 7 minit. Dipersilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Moderator, sahabat panel Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Tantawi, sidang hadirin tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Berbicara tentang PR13, orang muda nak pilih siapa? Saya kira sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, perlu kita klasifikasikan terlebih dahulu, ataupun perlu kita mengetahui terlebih dahulu terminologi orang muda. Siapakah orang muda? Kalau kita melihat, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, PRU telah berlangsung selama 12 kali. 50 tahun yang lalu telah berlangsung PRU sampai ke hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka inilah pilihan orang muda. Inilah pilihan orang muda. Jadi adakah kita nak maksudkan orang muda itu adalah orang yang berada pada kurun ini ataupun pada masa ini tahun 2000 ke atas, ataupun orang muda adalah memiliki ciri-ciri cara berfikir tertentu? Saya berkata di sini, tidak hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin kita boleh gabungkan kombinasi antara cara orang muda dan juga masa. Sidang hadirin, pertama sekali kita memilih ciri-ciri orang muda itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW, baginda menggambarkan ciri-ciri orang muda ini sebagai agresif, sebagai kritis. Contohnya apabila sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, meminta kepada Nabi SAW untuk menyertai peperangan di saat beliau berusia 13 tahun, agresif. Begitu juga mereka berpikiran kritis. Sehingga kalau kita lihat sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi, antaranya Hudzaifah bin Yaman, Mu'adz bin Jabal, mereka mempersoalkan ataupun bertanya kepada Nabi soalan-soalan yang jarang diajukan oleh orang-orang yang senior daripada kalangan mereka. Contoh, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang apakah amalan yang boleh mendekatkan diri dengan syurga, apakah soalan yang tidak pernah diajukan kepada kamu ya Rasulullah yang mampu mendekatkan seseorang dengan syurga. Menunjukkan mereka ini berfikiran kritis dan terkehadapan. Begitu juga sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita berkata orang muda ini agresif, kadang-kadang tindakannya itu keterlaluan. Sebagai contoh, apabila datang 2 orang kepada Nabi SAW, lelaki yang pertama agak berusia. Ini ada hubung kaitnya dengan hukum hakam di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, di mana lelaki yang tua ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah hukum aku mendatangi ataupun bermesra dengan istriku di siang Ramadan? Kata Nabi SAW, tidak menjadi masalah. Tiba-tiba datang orang muda kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi, apa hukum aku bermesra dengan istriku di siang Ramadan? Nabi tidak mengizinkan orang muda. Sehingga sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, mengapa berlaku sedemikian? Orang tua kamu izinkan, orang muda kamu tidak izin. Kata Nabi SAW, innahu amlaka li'irbih. Sesungguhnya orang yang tua itu mampu mengekang jiwanya. Maknanya di sini ciri-ciri orang muda dia bersifat agresif, ciri-ciri orang muda dia kritis, ciri-ciri orang muda kadang-kadang tindakannya keterlaluan. Itulah ciri-ciri dan cara budaya berfikirnya. Yang kedua, dilihat dari sudut masa, zaman. Sesungguhnya apabila zaman pada hari ini dunia community net, orang muda generasi .net, orang muda digelar sebagai menguasai media sosial. Mengikut kajian AC Nielsen, 82% antara yang berusia 20 hingga 40 tahun menggunakan internet. 20 hingga 40 tahun, 80% daripada kalangan mereka menggunakan internet. Maksudnya dunia orang muda pada hari ini, dunia belia pada hari ini adalah masa, adalah media sosial yang terdiri daripada blog, Facebook dan sebagainya. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, itu kita katakan 2 ciri-ciri orang muda. Seterusnya saya pergi pada topik perbahasan kita pada hari ini berkenaan nak pilih siapa. Kalau kita nak bahaskan tentang nak pilih siapa, sudah semestinya perbahasan ini sangat luas. Saya suka memilih
cara Al-Quran, cara Allah Subhanahu wa taala, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Al-Quran menyatakan, "Hurrimat 'alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir." Diharapkan bagi kamu makan darah, makan bangkai dan juga makan khinzir. Begitu juga di dalam hadis Nabi bila ditanya tentang apakah pakaian seseorang itu nak pakai pakaian untuk berihram, untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, Nabi menceritakan pakaian yang tak boleh dipakai. Maka saya di sini saya nak jelaskan ciri-ciri pemimpin yang perlu ditolak oleh golongan muda, pemimpin yang perlu ditolak oleh anak-anak muda dan belia. Pertama sekali, ciri-ciri pemimpin tersebut yang dijelaskan kalau kita lihat, pertama sekali, pemimpin yang selalu menimbulkan huru-hara, kacau bilau, menggugat keamanan negara. Ini perlu ditolak. Sebab ciri-ciri di dalam Islam, kalau kita lihat pada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat." Apabila dikatakan kepada Ibrahim alaihissalam, jadikanlah bumi ini wahai Tuhan, jadikanlah bumi ini bumi yang aman, bumi yang aman. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, dan juga makan daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi apabila datang manusia-manusia yang cuba menghancurkan keamanan negara, maka ia perlu ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang mana mereka seringkali menimbulkan suasana ataupun propaganda persepsi, melontarkan berbagai persepsi agar orang salah faham kepada manusia lain. Saya tidak berkata kepada pembangkang semata-mata, saya juga berkata kepada golongan-golongan yang bersama-sama di dalam UMNO. Adapun menolak, kita katakan kita melontar persepsi menyebabkan berlakunya fitnah, berlakunya tuhmah, tersebarnya perkara-perkara yang tidak baik, umpatan kejian, ia jadi dilarang di dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidaklah masuk syurga itu orang-orang yang mereka melaga-lagakan sesama manusia. Sedang apabila anak-anak muda pada hari ini menjadikan media massa, menjadikan media sosial, Facebook, Twitter dan sebagainya untuk menyebarkan fitnah tanpa mereka menganalisa, saya katakan sebahagian daripada mereka tidak menganalisa maklumat, tidak menganalisa fakta yang mereka perolehi, maka akan tersebarnya fitnah, berlakunya kacau bilau. Ini ciri-ciri pemimpin yang kita perlu tolak, yang sentiasa menimbulkan propaganda persepsi. Kemudian yang ketiga, yaitu yang tidak ada kepakaran, yang tidak memiliki kepakaran di dalam bidang masing-masing. Kerana itu apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, "Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin." Sesungguhnya yang paling layak untuk kamu jadikan dia sebagai pemimpin adalah yang paling kuat dan yang paling amanah. Kekuatan itu, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, merujuk kepada kekuatan jasmani, merujuk kepada kekuatan rohani, iman dan akidahnya, dan juga merujuk kepada kekuatan fizikalnya, dan juga merujuk kepada kemampuannya untuk mengurus takdir negara dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, al-amanah. Al-amanah bergantung pada jati dirinya. Sesungguhnya kita nak berikan negara ini kepada orang yang ada amanah, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, tanpa mengira daripada mana ia berasal, tanpa mengira daripada mana ia berkedudukan. Ustaz, masa dah tamat. Kita ada 5 minit lagi kemudian, insya-Allah kita akan sambung saya. Jadi sekarang kita beralih kepada Ustaz Nasruddin pula untuk menggunakan 7 minit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'i ni'amih hatta ala tawfiqihi lihamdih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyika wa rasulika wa 'abdika wa ala alihi wa ashabihi. Terima kasih saudara moderator dan terima kasih Al-Fadil Ustaz Fathul Bari, rakan panel kita pada hari ini. Dan seterusnya ucap terima kasih saya kepada semua audien. Kita berbincang tentang pilihan raya umum yang ke-13. Orang muda pilih siapa? Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, saya mengambil satu pendekatan Quran. Pendekatan yang dibawa oleh Al-Quranil Karim dengan membawa kalimat fada ataupun fityatun yang diterjemah sebagai orang muda. Di mana dalam Al-Quranil Karim perkataan fityatun ini juga diterjemah sebagai sikap dan juga sifat yang berani, yang bermoral dan juga yang optimis, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kami telah mengkisahkan bagaimana satu berita yang benar yang berlaku, sekumpulan anak muda yang telah
mempertahankan keimanan dan akidahnya daripada ancaman pemimpin dan juga pemerintah yang zalim pada waktu itu. Mereka mengekalkan keimanan, kemudian kami tambah petunjuk kepada mereka, dan ianya telah mempertautkan hati mereka. Dan apabila mereka berdiri, mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta langit dan mencipta bumi. Kami tidak menyembah selain daripada Allah, kami tidak menyeru selain daripada Allah. Andai kami menyebut perkataan yang lain, maka kami akan sesat. Baik, kisah ini adalah menunjukkan bagaimana sifat orang muda. Sifat orang muda, berani, optimis, menentang mereka yang cuba mengugut, terutama agama mereka. Sementara WHO mengukur kategori orang muda dalam lingkungan usia 24 hingga 35 tahun. Adapun pandangan umum menganggap 21 sehingga 40 tahun. Sidang hadirin dan hormati sekalian, orang muda dalam negara kita hari ini menepati 30 hingga 32% daripada keseluruhan populasi Malaysia yang berjumlah 27.5 juta. Dan 4.6 juta pengundi muda adalah merupakan menepati hampir 50% daripada jumlah pengundi yang berdaftar. Ini pentingnya topik orang muda untuk menentukan masa depan negara. Saudara dan hormati sekalian, generasi muda pada hari ini juga dikenali sebagai Gen Y, dikenali sebagai generasi milenium, generasi digital, generasi cyber. Yang mana semua daripada nama-nama generasi ini, fakta penting kepada mereka ialah jelek maklumat. Kerana mereka ini adalah merupakan satu kelompok yang memiliki social network secara online yang begitu luas, yang menjadikan mereka jelek maklumat. Dan adalah asas utama kesedaran yang mencetus gelombang perubahan dalam negara kita dan kebangkitan dalam negara kita di kalangan anak muda adalah kerana mereka mempunyai faktor advantage, iaitu jelek maklumat. Dari dah hormati sekalian, orang muda dia suka sosialisasi politik dan juga partisipasi politik, bukan sekadar untuk menjadi tunggul memerhati apa yang berlaku. Batu orang muda hari ini sedang dia jemu dengan politik yang bersifat perkauman, politik yang berat sebelah, politik dogmatik, politik yang tidak bebas bersuara. Saya lihat antara fakta yang ditemui oleh pensyarah kanan Jabatan Pengajian Media di Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Abu Hassan Hasbullah, dia menyebut ada 2 poin. Yang pertama, pengundi muda ini sifatnya terbuka. Dan yang kedua ialah mereka tidak akan memegang kata-kata dan janji-janji pemimpin ataupun parti politik, melainkan dia akan menilai apakah dan bagaimanakah pemimpin dan parti politik itu menangani sesuatu isu yang berlaku. Dan lain hormati sekalian, anak muda juga jemu dan jelak dengan idea lapuk, dengan korupsi, dengan tren menggula-gulakan rakyat. Dan ini diakui oleh saudara Muhammad Fikri Rosli, pengarang putusan ini sewaktu dia menulis. Tren itu sebenarnya bukan saja berlaku di Singapura katanya, bahkan di seluruh dunia juga berlaku di negara-negara di Asia Barat. Apabila golongan muda di negara rantau itu dilihat begitu muak dan juga begitu jelak dengan pemimpin dan juga parti politik yang terlalu lama memerintah, dan ditambah pula pemerintahan mereka penuh dengan kezaliman dan kekejaman. Saudara yang hormati sekalian, benar apa yang disebut. Sebab saya tengok kuasa anak muda berjaya menyusutkan undi popular Parti Tindakan Rakyat di Singapura, PAP, parti pemerintah. Yang mana saya kira satu ketika dulu PAP ini sukar untuk ditewaskan, tetapi dengan kebangkitan anak muda telah berjaya menyusut 60.14% daripada 66.6% sebelum daripadanya. Josh Yeo sebagai contoh, yang dianggap sebagai calon heavyweight di Singapura, mewakili PAP, telah tersungkur akibat kebangkitan anak-anak muda di Singapura. Termasuk gelombang Tunis Hami yang bermula di Tunisia, yang telah menjatuhkan Zainal Abidin, kemudian pergi ke Libya menjatuhkan Muammar Gaddafi, dan sekarang sampai ke Mesir menumbangkan rejim Hosni Mubarak. Menyaksikan kebangkitan rakyat, dan anak muda adalah pemangkin kepada kebangkitan itu. Saudara yang dihormati Tuhan, demikianlah anak muda menjadi sandaran kepada kebangkitan dan gerakan perubahan. Benar apa yang disebut oleh para hukama, dan setengah riwayat mengatakan ini adalah ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, in aradta an tastashrifa min mustaqbal al-ummah fataraqqabu harakat syababiha. Di mana jika sekiranya kamu mau menyaksikan kegemilangan, kecemerlangan, kemuliaan generasi yang akan datang, kamu tengok bagaimana kebangkitan dan gerakan anak-anak muda. Justru itu saudara, saya menjawab pilihan raya umum yang ke-13. Anak muda memilih perubahan dan gerakan
ke arah mencetuskan perubahan itu. Nampaknya Ustaz Nazruddin telah berbukti on the dot kata orang. Masa 7 minit anyway, dan kita terima kasih kepada beliau, dan sekali lagi kita beralih kepada Ustaz Fathul Bari untuk menghabiskan 5 minit yang terakhir untuknya. Bismillah. Bentar tadi saya membahaskan tentang ciri-ciri pemimpin yang perlu ditolak. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila anak-anak muda pada hari ini mereka memiliki kuasa yang saya katakan tadi, kuasa media sosial mereka menggunakan Facebook, blog, Twitter dan sebagainya untuk menyebarkan pandangan dan pendapat mereka. Mereka pada hari ini berhadapan dengan beberapa ciri-ciri pemimpin yang saya tekankan sekali lagi, yang menyebarkan propaganda persepsi. Sama ada daripada pihak UMNO ataupun pihak PAS ataupun pihak PKR, DAP dan sebagainya. Di mana pandangan-pandangan, lontaran-lontaran ini sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian yang berlaku ada kalanya tanpa fakta. Apabila ianya berlaku tanpa fakta sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, pertempuran akan berlaku di media cyber pada hari ini kita katakan. Cacian, makian, perkara-perkara yang seperti mengaitkan pemimpin-pemimpin sama ada daripada pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan, menyerang pribadi-pribadi individu tertentu, karikaturnya dilukiskan, disebarluaskan, dibongkar keaibannya, isu dalamannya, isu luarannya dan sebagainya. Adakah ini politik yang anak muda inginkan? Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila dikatakan sebentar tadi bahawasanya di Mesir dijatuhkan Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi dijatuhkan di Libya, dan seterusnya berlaku sekarang digerakkan di Syria dan beberapa negara Islam lain. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu kita ketahui atas asas apa gerakan itu berlaku. Kita berbicara di sini, beralih pentas ini berbicara tentang Islam, berbicara tentang kebangkitan dan suara anak muda untuk terus mempertahankan dan menjunjung Islam. Maka kebangkitan yang berlaku di sana atas kepentingan, atas asas kononnya kebebasan bersuara, kebebasan yang bersuara yang tidak dibendung, yang tidak didisiplinkan, yang tidak diuruskan, dimanage dengan baik, sehingga berlaku fitnah, sehingga berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ini kita tidak inginkan. Kita inginkan politik yang bersih. Kita benci politik hatred, politik yang mengajar orang membenci orang lain. Sewajarnya kita berkumpul sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin, memberikannya petunjuk, memberikannya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekiranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberi petunjuk kepada Abu Talib, bapa saudara baginda yang mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, mempertahankan kerasulan, kenabian baginda, membenarkan kenabian dan kerasulan baginda, tetapi di akhir hayat beliau tidak menerima Islam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa bapa saudaranya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala berhak memberi petunjuk kepada siapa pun yang Dia kehendaki. Maka perlu kita berusaha mendoakan kebaikan untuk pemerintah, mendoakan agar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap anak-anak muda yang kita katakan perlu ditadbir urus cara mereka berpolitik. Adapun cara berpolitik memperbanyakkan persepsi, melontarkan persepsi, ini merupakan politik ala-ala syaitan, tuan-tuan dan puan sekalian. Seperti mana yang dilakukan oleh iblis, laknatullahi alaih, apabila dia menimbulkan persepsi kepada Adam alaihissalam di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis, qala ma man'aka rabbukum an hadhihi syajara illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Apabila iblis berkata kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya tidaklah Tuhanmu melarang kamu berdua daripada mendekati pohon ini, melainkan Tuhan kamu tidak mahu kamu berdua menjadi malaikat, dan Tuhan kamu tidak mahu kamu berdua kekal di dalam surga. Bahkan iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakum minan nasihin, aku bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku ini adalah penasihat bagi kamu. Fadallahuma bighurur, maka iblis memberikan petunjuk yang sesat, tipu daya kepada Adam dan Hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka berdua daripada syurga. Maka inilah politik persepsi yang dimulakan oleh iblis. Persepsi, lontaran persepsi tanpa analisa, tanpa fakta. Kita menerima, kita beriman dan kita mempercayainya. Saya tidak berkata mempertahankan mana-mana pihak sidang hadirin tuan-tuan dan sidang, tetapi ini tanggung jawab bersama. Ini kesalahan bersama dalam mana-mana parti politik sekalipun. Ada anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab, maka menjadi tugas dan tanggung jawab parti-parti politik ini mentadbir urus anak-anak muda dengan baik agar mereka mampu memilih
memilih siapakah yang terbaik, agar mereka memilih ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu juga apabila kita berbahas tentang pemimpin. Bila kita berbahas tentang pemimpin, apabila disebut oleh Ibrahim alaihissalam tentang keinginan negara yang ekonominya baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang penduduk Sabah, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatan an yamini wa shimal. Bagi penduduk Sabah itu, pada tempat mereka itu ada petunjuk dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada syurga di sebelah kanan dan kiri mereka yang akan saya bahaskan sebentar nanti. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sekarang kita sekali lagi pindah kepada Ustaz Nasruddin. 5 minit. Okey, terima kasih. Saya telah menyebutkan sebentar tadi bagaimana anak-anak muda dalam negara kita dan seluruh dunia sangat mengimpikan kepada perubahan, dan perubahan telah dicetuskan oleh mereka. Ini adalah satu senario yang berlaku, yang meletakkan semua pemerintah yang berada di atas muka bumi, mereka terpaksa membayar dengan harga yang sangat mahal jika sekiranya mereka terus angkuh dan juga terus berada di persada kuasa dengan melakukan pelbagai penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Artinya pada hari ini mereka tidak lagi boleh mendabik dada bahawa mereka lah boleh berkuasa buat selama-lamanya. Ini adalah satu realiti, terutamanya apabila kuasa mereka telah terpalit dengan noda, terpalit dengan macam-macam penyelewengan, rasuah dan seumpamanya. Ini mengesahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah oleh wahai Muhammad, Tuhan yang memiliki kerajaan, segala kerajaan di bumi dan juga kerajaan di langit. Itulah Tuhan yang telah memberikan kerajaan kepada siapa yang dia mahu, dan dialah juga Tuhan yang boleh menyentap kerajaan itu daripada siapa yang dikehendakinya. Dialah yang telah memuliakan siapa yang dia mahu dan menghina sesiapa yang dia mahu. Dalam genggamannya lah segala kekuasaan dan keupayaan untuk melakukan apa jua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang hormati sekalian, sejarah dalam negara kita turut menjadi saksi dan menjadi bukti yang berfakta bahawa anak muda negara kita pernah menjana gelombang perubahan dan kebangkitan yang besar. Mereka ini dianggap sebagai agent of change, di mana kalau kita lihat kebangkitan mahasiswa tahun 70-an, kebangkitan anak-anak muda yang menerima fikrah dan juga menerima kepahaman Islam, kesedaran Islam di era 80-an, kebangkitan anak muda di era reformasi era 90-an, dan yang terbaru ialah kebangkitan anak muda dalam mencetus tsunami politik dalam pilihan raya umum 2008 yang lalu. Kemunculan agent of change ataupun disebut sebagai rijal taghyir sebenarnya menepati apa yang ditegaskan oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min walin. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itulah bangkit untuk merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah yang menghendakkan sesuatu bala, bencana menimpa mereka, maka tiada siapa yang dapat menghalangnya, dan tiada siapa yang lagi dapat memberi bantuan kepada mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sinonim dengan kebangkitan gerakan perubahan yang disertai dan dipilih oleh anak-anak muda dewasa kini, saya dapati terdapat faktor yang sangat ketara, faktor yang sangat jelas, penolakan anak-anak muda terhadap Barisan Nasional. Kajian yang dibuat oleh National Youth Survey selepas pilihan raya yang ke-12 tahun 2008 yang lalu, yang melibatkan anak muda sekitar 20 tahun ke 35 tahun, mengambil responden seramai 2,518 orang. Ada dua soalan ditanya. Yang pertama, apabila kamu memilih sebuah parti manakah yang kamu akan pilih? 77% daripada yang menjawab ialah multiracial party, bukan parti berasaskan perkauman. 20% sahaja yang mana menyebut mereka sokong parti yang mengikut keperluan kaum. 2% tak tahu dan 1% tidak beri suara respon. Adapun soalan kedua ialah apakah isu ataupun perkara yang kamu mahu bagi sebuah parti politik untuk kepentingan anda suarakan kepada ramai. 46% daripadanya bercakap soal dia mahu parti itu menyuarakan tentang managing the economy, pengurusan ekonomi, dan 29% ialah menentang corruption, dan 19% untuk menangani bagaimana
inter-ethnic relation yang ada dalam negara kita pada hari ini. Dan 59% daripadanya adalah mereka mahu supaya kerajaan, parti politik dan mana-mana saja pemimpin politik mendengar suara mereka yang mereka mahu kemukakan sebagai anak muda mewakili 50%, hampir 50% jumlah pengundi muda yang layak mengundi dalam pilihan raya umum yang akan datang. Oh, ada. 20 saat tak ada apa. Okey, terima kasih Ustaz. Kalau dah habis, saya boleh nak habis. Saya duk dapati tadi cut of the time flies, masa terbang. Jadi yang 24 minit yang diberi kepada kita tu rasa macam 10 minit. Jadi alhamdulillah kedua-duanya telah dapat menyimpulkan pemikiran mereka dan masa yang lebih singkat daripada 24 minit yang ditentukan. Alhamdulillah. Jadi kita berhenti rehat sebentar sebelum kita kembali mengikuti segmen kedua debat kita pada petang ini. Kita memasuki pusingan kedua. Mengikut formatnya, sayalah pula yang akan mengambil bahagian dengan mengajukan soalan-soalan sebanyak 3 soalan-soalan. Jadi untuk mengikuti urutan awal, saya akan halakan soalan pertama saya kepada Ustaz Fatul Bahari. Melihat kepada perhimpunan besar 50,000 pemuda di KLCC baru ini, dengan apa yang digambarkan sebagai gelombang belia bertemakan kerajaan untuk belia, sejauh manakah kerajaan berkedudukan menterjemahkan kehadiran yang sebegini ramai ini dengan segala janji termasuk 100,000 topik ledawan Malaysia ini untuk menjadi suatu sokongan. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Berbicara tentang perhimpunan 50,000. Kalau kita nak lihat dari sudut jumlahnya, masih ramai lagi di luar sana yang tidak datang untuk serta dalam perhimpunan. Walau bagaimanapun ia merupakan tetap satu suara yang mana saya kira kerajaan dan pemerintah, UMNO dan Barisan Nasional, mereka mengambil berat tentang apa yang disuarakan. Apa yang disuarakan, dasar-dasar secara dasarnya telah diterima walaupun sebahagiannya masih lagi dalam perbincangan. Saya tak masuk topik tersebut sebab saya bukan berada di dalam satu organisasi atau memegang apa-apa jawatan di dalam UMNO, berbeza dengan Ketua Pemuda PAS. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang ingin saya katakan di sini, sikap kita dalam mengurus perhimpunan yang seperti itu, yang mana perlu kita ketahui, perhimpunan yang seperti ini adakah mampu untuk kita kawal sikap dan akhlak. Di mana kita letakkan hadis Nabi SAW apabila Nabi menegur sahabat, iyyakum wal julus fit turuqat, hendaklah kamu jauhkan sikap daripada duduk-duduk di tepi jalan. Para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sedang kami duduk ini kami berbicara tentang urusan agama kami. Maka kata Nabi SAW, fa'atu tariqa haqqaha, berilah hak-hak jalan. Sahabat Nabi bertanya, apakah itu hak-hak jalan? Kata Nabi SAW, raddus salam, jawab salam. Ghaddul basar, jaga mata pandangan. Ketiga, kata Nabi SAW, kafful adha, halang diri dari melakukan kerusakan. Dan yang keempat, al-amru bil ma'ruf, suruh melakukan benda yang baik, wal nahyu 'anil munkar, larang orang melakukan kemungkaran. Jadi saya katakan di sini, adakah wujud di sana pihak-pihak yang menghalang orang dari melakukan kerosakan? Sedang berlaku kerosakan, kereta polisi terbalikkan, berlaku pergaduhan, polis dibelasah dan sebagainya. Maka ini sidang hadirin perlu bagilah saya cakap. Jadi saya katakan ini kita berbicara soal sikap dan akhlak. Maka yang datang, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, yang datang beramai-ramai pada ketika itu berbicara tentang apa? Kalau kita lihat contohnya, apabila berbahas tentang hudud contohnya hukum Islam. Di Kelantan contohnya mereka mengatakan bahawasanya kerajaan pusat menghalang daripada pelaksanaan hudud, contoh saya berikan. Maka mereka tidak laksanakan sampai ke hari ini. Sedang demonstrasi, tuan-tuan dan puan sekalian, telah datang larangan daripada pihak penguat kuasa, telah datang larangan daripada mahkamah, telah datang larangan daripada kerajaan. Bahkan yang menjadi barisan depan yang menembusi dataran merdeka adalah Union Aman. Maka ini juga perlu difikirkan. Maka apabila dalam hal dan isu yang seperti ini
lakukan masih mereka melanggar, maka dalam hukum bagaimana? Contoh, saya berikan contoh. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Saya menghormati suara anak muda, tidak menjadi masalah. Cuma biar kita berdisiplin, kita menggunakan saluran yang syar'i, kaedah yang syar'i, ada akhlak dalam menegur dan memperbetulkan. Kata Nabi di dalam hadis, "Laisa syadid bisur'ah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang kuat bukan orang yang bergusti, orang yang kuat bukan orang yang bergaduh. Orang yang kuat adalah orang yang mengekang jiwanya di saat dia marah. Tuan-tuan, bu saya marah tapi saya sabar. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka saya katakan di sini, begitu juga dalam hadis Nabi menyebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia berdiam diri. Kita tak larang bersuara, bahkan ditawarkan stadium untuk berbicara. Mengapa pilih jalanan? Mengapa pilih untuk menyebarkan di khalayak ramai? Mengapa menyertai yang disertai di dalam demonstratif tersebut daripada berbagai latar belakang, daripada orang yang anti kepada Islam, orang yang memperjuangkan mutlak, LGBT dan sebagainya? Terima kasih, Ustaz Fadul. Ini giliran Ustaz Nasaruddin pula ya. Okey. Sabar ya. Okey, kalau kita merujuk kepada perhimpunan 100,000 di Padang Kota di Pulau Pinang, 100,000 juga di stadium di Kedah, dengan kehadiran tarikan orang lain seperti Ustaz Azhaidrus, Bob Lokman dan sebagainya. Apakah perhimpunan yang sebegini hebat juga boleh diterjemahkan sebagai suatu penyokongan yang jitu, yang jelas kepada perjuangan PAS sendiri? Terima kasih kepada moderator. Pastinya begitu. Sebab tidak mudah bagi sebuah parti pembangkang yang ditekan daripada segala arah, tiba-tiba mereka datang secara sukarela untuk membantu dan memberikan sokongan kepada kita. Saudara yang hormati sekalian, inilah dalam negara kita, kalau kita faham arti demokrasi. Kita mahu kebebasan yang sedemikian untuk kita bersuara, untuk kita berhimpun secara aman. Saya mendengar tadi sebentar Ustaz Fatul Ali menjelaskan tentang maksud perhimpunan, seolah-olah beliau tidak memahami maksud demokrasi. Kalau kita kata dia tolak demokrasi, dia menyintai UMNO sebuah parti politik yang mendukung demokrasi negara. Kita telah buat himpunan di seluruh dunia dan di seluruh Malaysia. Kita buat himpunan. Kita buat himpunan anti-linas di Padang, MPK di Kuantan, puluhan ribu yang hadir. Apabila tidak ada provokasi daripada pihak tertentu, himpunan itu aman. Dan sememangnya setiap kali kita turun berhimpun, kita buat satu kenyataan, satu declaration kepada anggota-anggota, kepada ahli, supaya jangan bawa senjata, jangan bawa parang, pisau, colek gigi pun jangan bawa. Nanti dituduh kita nak cocok polis dan sebagainya. Hanya kita bawa garam dan mineral. Yang menjadi pecah kacir ialah water cannon. Yang menjadi pecah kacir ialah apabila gas pembunuh dilepaskan. Saudara yang hormati sekalian, himpunan ini adalah himpunan aman. Sebentar tadi kita bercakap soal hak jalan. Bukan saja hak jalan, kita juga kena bercakap soal hak rakyat. Rakyat yang akan menentukan masa depan negara yang akan mengundi. Ya, saya tidak mampir hak jalan itu perlu. Kalau polis tak kacau, kita hormati. Kalau saudara ingat dalam satu himpunan bersih satu ketika mendapat pengiktirafan daripada Al Jazeera, Uni Amal disebut sebagai the best traffic marshal in the world. Mendapat pengiktirafan dunia kerana selepas daripada dia mengurus himpunan yang besar, dia mengutip sampah di tepi jalan sehingga bersih. Tapi apa yang berlaku bersih 3 baru ni, Uni Amal yang mengutip sampah kena belasah polis. Saudara, kena adil kalau kita nak tunjuk bagaimana unit amal, anggota amal, jabatan amal. Kalau kita tengok pada keseluruhan video, jangan tengok video yang diterbit oleh TV3 dengan TDN. Tengok semua video yang ada. Kalau saudara tengok daripada awal sampai akhir video yang ada, saudara akan dapati banyak insiden dalam peristiwa bersih baru ni, anggota amal telah menyelamatkan beberapa orang. Termasuklah pemandu kereta polis yang merempuk beberapa orang peserta demonstrasi sehingga cedera parah. Waktu itu orang telah marah pada driver dan unit amal datang menyelamatkan pemandu. Jadi
saudara yang dihormati sekalian, apa yang saya nak sebut ialah kita nak ada pilihan raya. Pilihan raya artinya maklumat. Maklumat, kita nak beritahu pada pengundi, mereka mesti tahu apa tawaran PN, apa tawaran Pakatan Rakyat. Kena ada maklumat. Kalau tidak ada maklumat, kita tak boleh bersuara nak menyampaikan maklumat. Macam mana mereka nak mengundi dengan adil, dengan betul. Dan akhirnya mereka akan tersalah pilih. Pilihan raya adalah maklumat. Bukan pilihan raya itu jalan raya. Dekat pilihan raya buat jalan raya. Dekat pilihan raya bagi duit raya. Bukan. Pilihan raya adalah maklumat. Kita tak boleh akses dengan TV arus perdana ataupun media arus perdana. Yang akhirnya rakyat yang dinafikan hak mereka bersuara, mereka ada pilihan untuk berhimpun dan menyatakan suara mereka secara terbuka dan secara aman kepada kerajaan supaya pandangan itu diambil kira. Saya percaya kalau kerajaan benarkan, hantar polis pula bantu, insya-Allah himpunan itu baik dan mereka boleh mendengar pandangan daripada rakyat. Okey, terima kasih. Sekarang kita pindah pula kali kedua, pusingan kedua ini kepada Ustaz Fakhrul Bari. Ya, dalam usaha boleh ya, dalam usaha meremajakan UMNO dan mengkilatkan kegemilangan UMNO sebagaimana yang pernah dilaluinya. UMNO memberi penumpuan kepada ketuhanan Melayu, perjuangan Melayu Islam, malah berusi satu Malaysia juga dicuba membangkitkan kehebatan masa lalu. Tapi generasi hari ini juga terpukau oleh globalisasi, hak asasi manusia, hak keadilan yang sejagat. Sejauh manakah pasukan ulama muda UMNO sedang menangani? Bagi ruang. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'd. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbicara tentang perubahan di dalam UMNO. Alhamdulillah, kita lakukan sedaya mampu kita cuba sampaikan nasihat dan teguran melalui cara-cara yang bersifat syar'i. Di sana ada teguran-teguran yang diajar di dalam Islam, kaedah menegur, kaedah memperbetulkan, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu. Tadi kalau berbicara tentang demokrasi contohnya, isu demokrasi, saya kira PAS sangat konsisten untuk mengatakan perlembagaan dalam negara ini bukan perlembagaan Islam. Bahkan PAS juga satu ketika dahulu sangat konsisten menyatakan perlembagaan dalam negara ini merupakan perlembagaan kufur. Dan sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini PAS menerima demokrasi. Alhamdulillah, PAS menerima demokrasi. Saya katakan, demokrasi dengan pakatan rakyatnya, dengan keadilannya, dan juga dengan DAP-nya. Dan pada hari ini, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya datang ke sini berbicara untuk tujuan Islam. Saya mengharapkan Ketua Pemuda PAS mengarahkan perbincangan tidak terlalu politik kepartian. Kita berbicara tentang Islam, kepentingan negara Islam. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, saya katakan bila berbicara tentang demokrasi, PAS iktiraf demokrasi bukan daripada Islam. Saya pribadinya mengiktiraf demokrasi bukan daripada kalangan Islam, bukan daripada ciri-ciri dan perlembagaan Islam. Maka apa tugas dan tanggungjawab kita? Kita perlu meminimumkan kemudaratan yang terhasil daripada demokrasi. Perlu meminimumkan, berusaha untuk meminimumkan. Sebagaimana kata ulama fiqh yang terkenal, Syekh Nasir As-Sa'di, "Fa'idha tazaham 'adadul mafasidi, fartakibil adna minal mafasidi." Bila bertempung keburukan yang banyak, kita kena pilih keburukan yang paling minimum. Maka sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita sama-sama bahaskan dan bincangkan. Bukan kita duduk di sini, berdiri di sini, asyik mencari kesilapan dan kesalahan. Kalau kita nak bongkarkan kesilapan dan kesalahan, PAS satu ketika dahulu tegas menyatakan tidak boleh bersekongkol dengan orang non-Muslim, tidak boleh bersekongkol dengan orang kafir. Tetapi pada hari ini, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, PAS menyertai DAP dan menggunakan dalil daripada hadis Nabi SAW, perjanjian Al-Hudaybiyah. Saya tegaskan di sini bahawasanya penggunaan dalil ini tidak tepat pada masanya. Sewajarnya yang dibicarakan, yang dibincangkan dalil hadis Nabi menjalankan ataupun memateraikan perjanjian dengan Arab jahiliyah di Makkahul Mukarramah, perjanjian Hudaybiyah. Di saat itu umat Islam bersatu. Mengapa pada hari ini tidak wujud di sana usaha-usaha untuk menyatupadukan umat Islam? Yang kita berbicara pada hari ini asyik nak memecah belahkan umat Islam, asyik nak mencari kesilapan-kesalahan Islam. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, sewajarnya kita berdekat bahu memperbetulkan kesilapan dan kesalahan. Bukan kita
hanya menang sorak kampung tergadai. Sidang hadirin tuan-tuan dan sekalian. Maka saya katakan di sini, perubahan orang muda yang perlu dilakukan di dalam UMNO, saya tak nafikan. Saya berdiri di sini mengakui UMNO wujud di sana ketidaksempurnaan, kesilapan. Adakah pasti sana mengakui wujud di sana kekurangan dan kesilapan? Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Sesungguhnya setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan kesalahan. Sebaik-baik orang melakukan kesilapan dan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka sewajarnya kita tidak malu untuk menyatakan kita ada kekurangan, kita ada kesilapan, dan kita bersiap untuk diperbetulkan. Kita bersiap untuk dinasihati. Kita berpegang bahawasanya kata Nabi SAW dalam hadis, ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Cuma erti nasihat kata Al-Imam Al-Khattabi, iradatul khair bil mansuh. Kita inginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati, bukan inginkan kemusnahan. Apa yang berlaku pada hari ini, kita lebih kepada menjatuhkan, meruntuhkan, membenci, pecah belah. Terima kasih. Terima kasih. Pindah pula kepada Ustaz Nasaruddin. Ini kepada Ustaz Nasaruddin pula ya. Kita dapati pas akhir-akhir ini, sekurang 2-3 tahun terakhir ini, semakin memberi pemberatan, penekanan kepada negara berkebajikan. Bagi setengah pemimpin yang lain, pengikut PAS yang tertentu, mereka merasa sesuatu macam kekaburan. Saya mengundang kritikan yang berbagai. Apakah PAS hari ini mampu menempa suatu pemahaman di kalangan pengikutnya, sedangkan sebagian besar daripada mereka ini masih berada dalam keadaan tahu dan tak tahu apa itu negara kebajikan? Baik, terima kasih saudara moderator, rakan panel dan seterusnya pada semua audien yang hormati sekalian. Apabila kita bercakap soal negara berkebajikan, tokmahan dilemparkan ialah kononnya PAS ini telah pun menggadai prinsip perjuangan. Saudara yang hormati sekalian, pertamanya ialah apabila kita nak bercakap, kita kena faham apakah makna dan sesuatu perkara yang kita nak sebut. Negara berkebajikan adalah merupakan satu substance daripada Islam itu sendiri. Apa yang tak kena dengan kebajikan? Tolong tunjuk pada saya apa yang tak betulnya dan apa yang salah dalam dokumen negara berkebajikan dengan Islam. Kalau dia sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, dan dia adalah merupakan satu langkah, satu step yang kita ambil untuk memastikan kita dapat melaksanakan ataupun menghasilkan sebuah negara yang disebut sebagai baldatun thayyibah warabun ghafur, negeri yang aman, yang maju. Dalam masa yang sama, kemajuan dan keamanan itu menghasilkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menimbulkan kemarahan dan kemurkaan Allah, ekoran daripada penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, rasuah, penipuan dan seumpamanya. Tetapi kita mahu ialah negara yang disebut sebagai good governance, negeri yang bebas rasuah, negara yang bebas rasuah, negara yang bebas daripada penyalahgunaan kuasa. Itu yang kita maksudkan dengan negara berkebajikan. Dan ianya adalah sangat bertepatan dengan Islam itu. Bukan makna apabila sesuatu terma itu bertukar, maka dia telah bermakna kita menukar prinsip. Itu adalah merupakan satu pendekatan. Dan pendekatan itu telah mendapat respon yang sangat positif daripada masyarakat pada hari ini. Kata-kata orang boleh beri fokus kepada PAS yang dulunya kalau kita sebut negara Islam, kononnya mereka kata kita ditukar prinsip, tolak prinsip, tak terima negara Islam. Padahal waktu kita tegak negara, waktu kita kemukakan dokumen negara Islam, mereka tolak juga. Mereka tak terima dokumen negara Islam juga. Jadi kita memudahkan cara, kita harap dengan kita mudahkan bahasa ini, dia faham. Rupanya tak faham juga. Alhamdulillah, saya nampak apa yang berlaku sekarang. Kita sedang gerakkan satu pendekatan untuk memastikan rakyat lebih mudah memahami apa itu Islam. Inilah pentingnya bagaimana media ataupun suara kita sampai kepada rakyat. Seperti tadi sebagai contoh, dia sebut bahawa PAS bahawa hari ini menyertai ataupun menerima demokrasi. Itu saya rasa fakta yang salah. Kita menyertai politik sejak tahun 51. Kita bukan hari ini menyertai demokrasi. Dan demokrasi ini sebahagian daripada sistem politik. Dan kita adalah sebagai parti politik yang mahu memastikan negara kita berpolitik dengan cara Islam, maka kita menyertai politik ini dan kita mengislahkan apa yang perlu. Dan sebahagian daripada demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam, bukan keseluruhannya bertentangan dengan Islam. Dan setara juga tomahan yang menganggap bahawa PAS adalah
menyertai DAP. Ini pun tak betul. Bila pula PAS menyertai DAP? Kita tak pernah menyertai DAP dan kita tidak pernah bersekongkol dengan DAP. Apa yang ada ialah tahaluf siasi. Apa yang ada ialah tahaluf siasi. Tahaluf siasi ini adalah kerjasama politik. Dan dalam kerjasama politik inilah kita membataskan syarat. Kita membataskan syarat dan kita meletakkan kaedah-kaedah dan juga pendekatan-pendekatan kita untuk memahamkan mereka supaya mereka boleh menerima dasar perjuangan kita. Saudara, kita kena akui satu realiti dalam negara kita. Kita tak boleh nak menang dengan satu parti. Tapi kita bekerjasama adalah untuk memastikan kita dapat memberikan penjelasan Islam dakwah kepada mereka. Jangan jadi macam MCA kata UMNO hilang akal. Apabila UMNO gemelah nak laksanakan hudud, MCA kata UMNO hilang akal. Pemimpin UMNO siap tak kata apa. Soalan terakhir, soalan ketiga untuk Ustaz Fathul Bari. Kita hari ini kita berdepan dengan jumlah penganggur yang besar, termasuk 80,000 kononnya terdiri daripada para mahasiswa dan mahasiswi yang menganggur. Kalau golongan tak menganggur, kita dah usaha memberi kupon beli tayar, kupon beli buku. Jadi, apakah langkah yang boleh diambil dengan kerjasama ulama muda UMNO dan sebagainya untuk mengatasi masalah pengangguran yang sebegitu besar ini, bagi memastikan mereka ini menyokong pergerakan UMNO sendiri dalam belakangnya? Bismillah. Saya rasakan sebenarnya soalan ini perlu ditujukan kepada Ustaz Nasaruddin sebab mereka memperjuangkan negara berkebajikan. Maka perlu mereka mengambil orang ini memikirkan tentang negara berkebajikan. Saya katakan contoh, janganlah marah. Ustaz hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kita tidak nafikan bahawasanya wujud pengangguran dalam negara kita. Pada masa yang sama saya nak bahaskan di sini hasil daripada apa yang berlaku pada hari inilah yang menyebabkan kita katakan yang berkaitan dengan pelajaran, ilmu, pendidikan itu perlu ditekankan lagi, perlu diberikan perhatian yang serius. Pada hari ini apabila contoh saya katakan di sini, apabila dibangkitkan isu PT-PTN contoh, memperjuangkan isu PT-PTN, dimasukkan PT-PTN. Kita kena ingat bahawasanya di dalam Islam kita tidak diajar keterlaluan dalam bersikap meminta-minta. Di dalam Islam kita juga tidak diajar rakyat asyik bertanya haknya. Kita diajar di dalam Islam, di samping rakyat bertanyakan haknya, pada masa yang sama pemerintah juga memiliki haknya yang perlu kita tunaikan, yang perlu kita laksanakan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, ini keadilan. Ini keadilan. Apabila kita asyik berbahas tentang hak rakyat, hak pemimpin diketepikan, tak boleh. Begitu juga apabila kita asyik berbahas tentang hak pemimpin, hak rakyat diketepikan, tidak boleh. Kita perlu bersikap lebih adil dan terbuka dalam membahaskan isu-isu yang seperti ini. Tadi contohnya sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, dibangkitkan isu yang berkaitan dengan dokumen tolak negara Islam. Saya kira di sini bagi mahasiswa, bagi orang yang cerdik pandai, apabila Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pada tahun 2000 menyatakan hudud adalah 0.0001% daripada Islam, apa maksudnya ini? Selama mana perjuangan PAS dalam tempoh puluhan tahun ini menyatakan bahawasanya perjuangan mereka adalah untuk menegakkan negara Islam, perjuangan mereka adalah untuk memartabatkan hudud, tetapi bila mereka mengambil alih negeri Terengganu contohnya, kenyataan tersebut pula dikeluarkan. Bagi yang cerdik pandai, bagi yang memahami, perlu berfikir sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tak kata kita berada di sini untuk menolak, tidak. Kita perlu berbincang. Karl Prasir juga pernah berkata bahawasanya kalau PAS tak laksanakan hudud, langkah main aku dulu. Maka ini juga adalah realiti yang berlaku. Oh, MCA kata tak apa, MCA tak ambil. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, maka ini adalah realiti yang berlaku. Sidang hadirin, sahabat-sahabat sekalian, kita tenang. Kita sekarang ni kita berhadapan dengan mereka. Apa yang sepatutnya kita lakukan? Kita kena educate mereka. Kita kena ajar mereka. Kita kena didik mereka. Fahamkan mereka tentang Islam.
perjuangan tuan-tuan dan puan sekalian tentang isu yang dikaitkan dengan negara Islam, tentang isu yang dikaitkan dengan hukum Islam, yang boleh kita salurkan, hubungkan dengan isu pengangguran mahasiswa. Saya katakan di sini, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, datang lelaki kepada Nabi SAW yang bertubuh sasar, meminta-minta daripada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Innaka qawi, engkau kuat, engkau kerja sendiri. Sidang hadirin, Nabi dengan para sahabat sampai di Madinatul Munawwarah, golongan muhajirin sampai di Madinatul Munawwarah, ditawarkan oleh golongan Ansar tanah, ditawarkan oleh golongan Ansar harta benda, isteri. Mereka menolak. Abdurrahman ibn Auf antara yang menolak, dan dia bertanya, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Nabi sampai ke satu tempat membina ekonomi sendiri. Sidang hadirin, saya bukan berkata kita kena buat sendiri, tetapi kita perlu fikirkan apa tugas, peranan dan tanggungjawab kita. Jangan asyik bersifat meminta-minta, kerana meminta-minta dibenci di dalam Islam. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita habis tak ada jawab. Soalan terakhir untuk Ustaz Nasaruddin pula. Ya, kalau kita melihat level ataupun taraf kenakalan pemuda, taraf kegatalan pemudi hari ini tak banyak berbeza dengan taraf kegatalan pemudi dan kenakalan pemuda zaman silam. Tetapi oleh kerana banyaknya saluran hari ini untuk mereka melahirkan, menzahirkan kenakalan dan kegagalan, maka kita dapati banyak jenayah, banyak gerakan dan aktiviti yang bertentangan dengan Islam. Sejauh manakah PAS berjaya mentarbiahkan melalui usrah ke, melalui program-program kerohanian ke, supaya generasi ini tidak terjebak sebagaimana yang sedang kita lalui hari ini? Terima kasih moderator. Apa yang berlaku dalam PAS kita sangat konsisten untuk menghadirkan ahli-ahli kita dan juga anggota-anggota kita. Dalam masa yang sama kita menyampaikan Islam dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Bukan saja kepada orang ramai, termasuk juga rakan-rakan parti-parti kita yang parti-parti komponen Pakatan Rakyat yang bersama dengan kita. Selalu kita berjumpa dengan mereka dan kita memberikan penjelasan berkait dengan Islam, sehingga pahaman mereka terhadap Islam itu semakin hari semakin baik. Saya minta jasa baik kawan saya Ustaz Fazlul bagi update maklumat dia berkait dengan Kapas Singh. Kapas Singh dia kata langkah mayat saya tu 20 tahun dulu. Dan dia beritahu itu ucapan saya 20 tahun dulu. Sekarang dalam convention Pakatan Rakyat di Pulau Pinang baru ni, saya kata setelah saya saya tengok hudud, masalah hudud ialah kita boleh bincang semula. Artinya telah ada proses pemahaman sedikit demi sedikit. Ini yang kita mahu. Dan saya tidak heran kalau non-Muslim tidak menerima ajaran Islam, tidak menerima hudud ini. Tapi kalau orang Islam ni yang tolak, ini yang muskil. Jadi saudara yang dihormati sekalian, satu kali lagi, bagi contoh, baru ni ada satu ni bincang soal pentadbihan, bagaimana kita mendidik rakyat. Baru ni ada satu video klip sembang rakyat. Saya betul tahu daripada mana datangnya video klip ini. Dia telah create satu filem, dia pelekeh hudud dan dia pelekeh hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pastinya saya tak dengar lagi daripada pimpinan-pimpinan negara kita yang mengutuk ataupun mencela klip video sembang rakyat ini. Yang mana saya dapati viewer dia sampai peringkat 66,605 orang. Respon dia 3,284 orang terhadap sembang rakyat. Yang like-nya 63 orang je. Adapun 3,221 lagi dislike, 98%. Saya berdapat tengok video ni, saya rasa teriris perasaan, hina hukum Allah. Lalu kami Dewan Pemuda PAS Malaysia merancang bagaimana cara untuk mendidik rakyat dengan cara kontemporari yang ada pada hari ini. Akhirnya kita juga buat satu klip video, filem pendek yang kita namakan tajuk filem itu Oleh. Dan filem Oleh ini kita paparkan di YouTube 183.718 lebih yang menjadi viewer dia, dan 9,233 respon. Daripada 9,233 respon, 99% like. 9,158. Ada 75 orang tadi yang dislike. Apa yang saya nak sebut ialah itu baru kita guna media YouTube. Bayang kalau kita ada TV3. Kita boleh didik rakyat, kita boleh bentuk
pemikiran rakyat dengan baik. Tapi apa yang saya tengok dalam kerajaan ini banyak hiburan. Terlalu banyak aspek-aspek yang lain. Saya tak nafi, ada forum, ada al-kuliah, ada itu yang baik, kita tak nafi, kita ucap terima kasih. Tetapi tidak memadai kalau sekadar hanya melepas batuk di tangga saja. Ini soal yang kita mahu, dan kami dalam PAS kita pastikan setiap aktiviti kita ialah aktiviti yang tidak bertentangan dengan Islam. Jika sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan Islam, kita ambil tindakan dan kita akan pastikan ianya tidak akan berulang. Jadi saudara yang dah hormati sekalian, itu komitmen kita. Sebab kita menyadari apa yang perlu kepada kita ialah i'la kalimatillah di mulia. Kita pastikan kalimah Allah itu dapat ditegak dan dilaksanakan. Sebab kita nak mendaulatkan syariat Allah sebagaimana disebut oleh Imam Hudaybi rahimahullah, supaya kita tegakkan dulu Islam itu dalam diri kamu. Tegakkan dulu Islam itu dalam diri kamu, nescaya dia akan tegak di atas tanah air kamu. Jadi inilah yang kita sedang lakukan. Kita mahu Islam dan syariat itu dapat diamal oleh setiap pemimpin, individu, ahli parti dan juga rakyat keseluruhan. Ya, terima kasih kepada kedua-dua pendebat. Saya rasa selaku moderator, saya menjadi semacam penjaring gol. Tetapi rupanya kedua-dua penjaga gol ini dapat membaca perasaan dan kelakuan saya. Masing-masing hebat menjawabnya. Terima kasih. Jadi kita, saudara-saudari, kita akan berhenti rehat sebentar lagi untuk sementara pula sebelum kita kembali mengikuti segmen ketiga. Terima kasih. Bertemu dan berinteraksi kembali dengan kedua pembahas pada hari ini. Mereka ini akan dihidangkan pula dengan 3 soalan-soalan. Jadi tentulah daripada hadirin dan hadirat yang telah mengumpul soalan-soalan mereka untuk diajukan kepada mereka. Ini soalan pertama. Nampaknya dihalakan kepada Ustaz Fadul Barin. Panjang ni, saya cuba pendekkan. Katanya bajet 2012 dilihat sebagai bajet yang tidak mesra kaum muda. BR 1M dan lain-lain hanya menyasar golongan warga emas dan usia pertengahan. Apakah yang meyakinkan UMNO dan BN bahawa kaum muda akan memilihnya dalam pilihan raya yang ke-13 ini berpandukan bajet yang dikedenakan? Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya saya bukan yang menentukan bajet tersebut untuk diajukan kepada saya. Cuma apabila diajukan sedemikian rupa, apa yang ingin saya katakan di sini, usaha-usaha plan gagasan satu Malaysia contohnya, hal-hal yang diajukan ataupun yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, seperti klinik rakyat satu Malaysia, kedai kain satu Malaysia, kedai makan satu Malaysia, dan hal-hal yang seumpama dengannya yang perlu kita berikan pengiktirafan. Saya katakan di sini tuan-tuan dan puan, tidak ada masalah kalau nak buat kedai satu PAS, boleh. Kedai satu keadilan, no problem, tidak ada masalah. Sekarang ni apa yang diajukan kepada saya, usaha-usaha kerajaan. Usaha-usaha kerajaan untuk memperlihatkan bahawasanya mereka sedang melakukan transformasi, menunjukkan bahawasanya usaha Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri berusaha untuk melakukan transformasi ekonomi, transformasi politik, transformasi sosial dan hal yang sewaktu dengannya. Maka sidang hadirin tuan-tuan dan puan, apa yang baik daripada yang cadangan-cadangan tersebut kita perlu terima. Apa yang buruk, yang tidak baik, yang menyusahkan manusia, yang menyusahkan negara, maka kita perlu tolak. Itu adalah prinsipnya. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan, anak muda berhak untuk melakukan penilaian. Mereka gunakan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Di samping mereka berpegang dengan fakta. Jangan hanya propaganda persepsi semata-mata. Kita perlu melihat dan menilai dengan fakta. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, yang baik kita berikan sokongan. Saya tertarik apabila Ketua Pemuda sebentar tadi menyatakan, contohnya di dalam channel televisyen ada hal-hal yang baik yang perlu kita berikan sokongan, seperti Al-Kuliah dan Tanyalah Ustaz dan sebagainya yang disebutkan tadi. Alhamdulillah, ini yang kita mahukan. Yang baik kita katakan baik, yang buruk kita katakan buruk. Tegur dan perbetulkan. Bukan kita berdiri untuk mempertahankan kebenaran di samping kita mempertahankan kebatilan. Kebenaran kita pertahankan, kebatilan kita jatuhkan dan kita perbetulkan. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan, maka sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, berbicara tentang ekonomi, saya katakan di sini, saya nak ulang sekali lagi apa yang disebut tentang ekonomi. Islam tuan-tuan dan puan sekalian tidak mengajar kita segala-galanya percuma. Islam tidak mengajar segala-galanya percuma. Kalau kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun,
Tuan-tuan dan puan sekalian, bagi orang yang nak segera, ganjarannya usahanya adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Darah tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Syurga diwariskan kepada mereka-mereka atas asas apa yang mereka amalkan, bukan setakat cakap, bukan setakat war-warkan siapa kami akan buat ini, kami akan buat ini, kami akan buat ini. Bila datang masanya tidak ada apa-apa, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka ini perlu kita muhasabah. Perlu kita muhasabah. Sekarang di kerajaan ke arah apa yang dikaitkan dengan GDP, gagasan kita katakan yang berkaitan dengan ekonomi, transformasi politik yang dilakukan. Kita lihat di sana ada usaha-usaha kebaikan yang perlu kita berikan pujian dan sokongan. Terima kasih kepada Ustaz Fadul. Ini soalan pertama untuk Ustaz Nasruddin pula. Katanya baru-baru ini PAS mendapat sambutan yang baik dari banyak pihak termasuk artis. Dari kalangan artis, tetapi penanya yang mengatakan dia tidak bersetuju untuk melihat mereka ni menjadi calon dan diangkat menjadi calon. Nak bereaksi? Siapa tak setuju? Dia tak setuju lah yang bertanya ni. Tak jelas soalan. Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah, ini salah satu daripada kejayaan pendekatan kita kepada masyarakat, di mana ramai selebriti yang dulunya diasingkan daripada PAS. Kononnya kalau PAS memerintah, nanti periuk nasi mereka akan ditutup, mereka tidak boleh menyanyi lagi, dan dunia akan jadi setepi-sepinya, karena kononnya muzik diharam dan seumpamanya. Alhamdulillah, apabila kita menjelaskan apa yang dibenarkan dan apa yang tak dibenarkan oleh syarak, ternyata mereka telah berjaya memahaminya dan mereka menyertai perjuangan kita bersama dengan PAS untuk menegakkan Islam di atas tanah air kita. Adapun soal calon ini ialah kita putuskan dalam parti berkait dengan winnable candidate. Kemudian kita juga melihat kepada soal karakter ataupun soal kewibawaan, keupayaan, kemampuan untuk menjadi pemimpin. Bukan makna apabila dia menjadi tokoh selebriti maka dia terus diangkat menjadi calon dalam pilihan raya. Jadi saya nak hormati soal itu adalah soal teknikal, itu soal dalaman parti yang kita akan putuskan siapa yang akan menjadi calon. Yang pasti kita akan berikan yang terbaik, sebab kita tidak mahu calon yang kita berikan ataupun pemimpin yang kita tawarkan kepada rakyat nantinya apabila menjadi pemimpin mereka tidak telus dan tidak adil. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kezaliman, melakukan penipuan dan seumpamanya. Apa yang kita mahu ialah sebagaimana yang disebut tadi, inna khaira man istajad al-qawiyyul amin. Kita mahu seorang pemimpin yang ada qawi dan juga ada amin, ada kemampuan untuk memimpin dan amanah dalam kepimpinannya. Jadi saudara yang dihormati, inilah yang saya rasa juga di antara perkara yang boleh menarik perhatian orang ramai untuk menyokong kita, sebab dia compare antara PAS ataupun Pakatan Rakyat dengan PN memerintah. Saya tunjuk contoh laporan audit negara bahawa negeri Kedah telah berjaya meningkatkan hasil bala 205% dalam tempoh yang dekat ini memerintah. Di zaman PN tahun 2007, zaman PN minta 8 juta je setahun dapat hasil depan. Tapi maaf, zaman UMNO minta, zaman PN minta 8 juta setahun. Tapi zaman Pakatan Rakyat minta tahun 2009 38 juta, 2010 naik 53 juta. Artinya kita mampu memimpin dan tidak ada rasuah, tidak ada penyelewengan, tidak ada penipuan. Dan kalau mereka kata apa yang kita nak sebut ni hanya cakap saja sampai masa tak buat, setelah saya sebut laporan pencapaian dan pelaksanaan manifesto PAS yang juga dirujuk sebagai manifesto bersama dengan Pakatan Rakyat untuk dinilai oleh rakyat. Kita ada 56 perkara, 44 perkara telah pun kita laksanakan. 4 perkara dalam proses dan 8 perkara yang belum kita Terima kasih Ustaz Nasruddin. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan kedua untuk Ustaz Fatul Bari. Di sini ada satu soalan mengatakan dengan larangan terhadap demonstrasi sebagaimana yang dibuat oleh kerajaan, bagaimana dan cara manakah rakyat dan orang awam dapat menunjukkan rasa tidak puas hati mereka dalam menangani permasalahan yang mereka hadapi? Sidang hadirin tuan-tuan sekalian, Islam kata Nabi di dalam hadis ad-dinun nasihah, qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulih
wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Sahabat bertanya, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpinnya, dan untuk manusia umumnya. Maka atas asas nasihat ini dan erti nasihat yang telah dinyatakan tadi oleh Al-Imam Al-Khattabi, inginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Maka di sana Islam bukan sahaja mensyariatkan nasihat, Islam juga mensyariatkan kaedah dan tata cara untuk menasihat. Sidang hadirin tuan-tuan, Islam bukan sahaja memfardukan salat sehari-hari waktu, bahkan Islam memfardukan tata cara dan kaedah untuk melakukan salat seperti mana ibadat-ibadat yang lain. Maka bila kita berbicara tentang nasihat, Islam ajar kita kaedah-kaedah untuk menyampaikan. Contoh yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, ini saya bacakan hadis Nabi, jangan burak lagi. Kata Nabi di dalam hadis, "Man arada an yansaha li sultan fala yudi alaniyatan." Barang siapa yang nak menasihati pemimpin, jangan dia nasihati secara terbuka. Jangan dia nasihati secara terbuka. Maksud secara terbuka di sini, dimaki, dihamun, dicerca, diumpat, disebarkan persepsi-persepsi yang buruk. Sebaliknya kita perlu guna saluran-saluran yang selain daripada itu. Seperti, saya bagi contoh, sikap sahabat Nabi, Usamah ibn Zaid. Tuan, saya suka bawa contoh-contoh Al-Quran dan hadis ini, kalau saya tahu bahawasanya pas, konsisten dalam mengatakan sumber rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka sewajarnya kalian bertepuk tangan gembira bila mendengar saya sebut hadis Nabi. Kenapa diam? Tuan-tuan sekalian, hadis Nabi SAW, Usamah bin Zaid, contoh saya bagi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu an, bila orang minta dia menegur Uthman. Uthman sahabat Nabi, merupakan menantu Nabi, yang merupakan khalifah Islam, Amirul Mukminin yang ketiga, yang beliau juga adalah batang tubuhnya dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa Uthman dituduh korupsi, dituduh kroni dan sebagainya. Orang berkata kepada Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, nasihat dia. Apa kata Usamah? Atarawni alla ukallimahu illa usmi'ukum biha? Apakah kamu menyangka bahawasanya tidaklah aku menegur Uthman, melainkan aku perlu memaklumkan kepada kalian apa yang aku tegur. Menunjukkan asas, saya katakan asas. Nasihat kepada pemimpin itu adalah bukan secara terbuka di belakang. Seperti mana pada hari ini, bila berlaku kebincangan dalam parti politik yang lain, PAS katakan, keadilan dan sebagainya, adakah mereka menasihat tegur pemimpin mereka secara terbuka dalam semua hal keadaan? Tidak, tuan-tuan sekalian. Kita tidak pernah mendengar dalam harakah contohnya secara terbuka menjelaskan kritikan diajukan kepada Tuan Guru Ni Abdul Aziz secara terbuka, Tuan Guru Haji Abdul Hadi secara terbuka, tidak. Dan begitu juga di dalam UMNO dan Barisan Nasional, dalam akhbar-akhbar yang menyokong kerajaan, begitu juga mereka tidak mengkritik pemimpin mereka secara terbuka. Jadi saya katakan, sesiapa pun yang memegang tampuk pemerintahan, mereka akan memastikan nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik. Terima kasih. Soalan seterusnya kali ini kepada Ustaz Nasaruddin, melihat kepada kerjasama antara PAS dan parti-parti dalam Pakatan Rakyat yang berdayung, yang berperahu hari ini bersama, ya. Tanya, mampukah PAS menjadi parti dominan, sedangkan di Tun Penanti pun PAS tidak dilayan dan terpaksa akur dengan kehendak PAP dan bagaimana? Saudara yang dihormati sekalian, persoalan yang ditimbulkan ialah berkait dengan apakah keupayaan PAS menjadi parti dominan dalam Pakatan Rakyat. Sebenarnya di sana ada satu perkara yang paling penting, yaitu bagaimana kita dapat mewujudkan suasana saling hormat menghormati dan saling di antara satu sama lain untuk menjaga hak kepentingan negara dan juga rakyat. Soal dominan itu bergantung kepada kerusi kita menang. PAS bertanding di kawasan UMNO yang biasanya UMNO lawan. Kita bertanding di kawasan Melayu, biasa tempat PAS bertanding, kerusi tempat PAS bertanding ialah kerusi Melayu. Baik, kalau sekiranya PAS menang, ini biasa diomongkan di luar, kita dengar kalau Pakatan Rakyat menang, Habilah Melayu, Habilah kuasa Melayu. Kenapa? Kerana PAS tak dominan pun dalam Pakatan Rakyat. Saudara, kalau BN kalah, UMNO kalah, yang menang itu PAS, maka PAS boleh menang lah, boleh dominan. Sebab kerusi Melayu. Sebenarnya kalau Pakatan Rakyat menang, maknanya kawasan PAS bertanding itu ialah UMNO kalah, maknanya PAS tu Melayu. Tok Guru Ni Aziz daripada ujung rambut sampai nampak kaki dia Melayu. Apa masalah? Jadi ini bukan soal siapa dominan dari segi bilangan kerusi, tetapi bagaimana kita mampu untuk mewujudkan kesedaran. Umpamanya sebagai contoh, kita di negeri Perak tahun ni, dan di negeri Perak apabila kita menang, kita boleh wujudkan satu kesepahaman untuk menanti siapa menteri besar, tak ada masalah.
Walaupun datang daripada parti PAS, dia tak macam Barisan Nasional di negeri Pulau Pinang. Di negeri Pulau Pinang, dulu waktu UMNO dan Barisan Nasional memerintah, yang menangnya UMNO banyak kursi. 6 kursi dia gerakan, 11 kursi UMNO. Tapi yang menjadi ketua menteri dia gerakan. Kenapa itu? Kenapa itu tak jadi isu dominan? Kenapa tak persoalkan soal dominasi dalam UMNO? Sebenarnya saudara yang hormat, ini yang kita mahu. Yang paling penting ialah keupayaan kita tunjuk. Bagi contoh saya tunjuk tadi di negeri Pulau Pinang. Di negeri Pulau Pinang orang selalu tuduh kita bahawa ini adalah negeri DAP. Apabila DAP memerintah, api dah Melayu. Saudara yang hormati sekalian, kalau kita cakap dari segi fakta, saya nak tunjukkan sedikit sumbangan kerajaan negeri Pulau Pinang untuk tambahan sekolah agama rakyat. Zaman PN tak ada. Tapi zaman kerajaan Pakatan Rakyat, kita telah angkat daripada 1.5 juta ke 1.75 juta untuk tahun. Itu sekolah agama. Sumbangan Ihya Ramadan di masjid. Ini laporan audit, bukan saya cipta. Audit negara. Sumbangan Ihya Ramadan di masjid ditunjuk kepada kita. Bagaimana satu peruntukan di zaman PN tak ada. Tapi zaman kita telah beri 213,000 setahun untuk Ihya Ramadan. Demikian juga bulan Al-Quran. Saya nak tunjuk ni ialah bagaimana apabila kita share. Ustaz Nasruddin, alhamdulillah. Ya, kita ada sedikit masa lagi untuk kedua mereka dalam penggulungan nanti. Banyak soalan-soalan lain yang dihadapkan ini sebenarnya sudah terjawab. Itu kehebatan kedua pendapat hari ini. Mereka sudah semacam menjangkau pemikiran sebagai penting daripada pendengar-pendengar, dan mereka telah kedua-duanya menjawab. Penutup kepada penutup, the end of the end, kata orang. Jadi sekarang ni kita akan dengar daripada kedua-dua mereka juga suatu penggulungan selama 3 minit, dan kita sekali lagi mulakan dengan Ustaz Abdul Wahab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, kita berbicara panjang tentang pihak 13 orang muda nak pilih siapa. Jadi saya tekankan di sini, yang paling penting dalam keadaan sekarang apabila politik ini mula menjadi satu budaya politik yang bercakap dengan prinsip dan dasar Islam, yaitu politik membenci, politik persepsi, lontaran-lontaran persepsi tanpa analisa dan fakta. Apa tugas anak muda, tuan-tuan dan puan sekalian? Tugas anak muda adalah menganalisa setiap maklumat yang mereka perolehi. Firman Allah di dalam Al-Quran, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kesemuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, persepsi yang dilontarkan isu rasuah, persepsi yang dilontarkan dikaitkan pemimpin-pemimpin antaranya dengan isu pembunuhan, isu hal-hal yang tidak sewajarnya. Bahkan saya katakan hal yang sama juga tak boleh dilakukan oleh orang yang pro kepada kerajaan kepada pro pembangkang. Ini hal yang perlu kita selesaikan. Kalau kita sama-sama asyik salam menyalahkan antara satu dengan yang lain, sampai bila kita nak memperbetulkan kaedah berpolitik pada hari ini? Kita konsisten, tuan-tuan dan puan sekalian. Apabila pada hari ini saya katakan PAS contohnya mengatakan bahawasanya politik tak dapat dipisahkan dengan Islam. Okey, itu satu hal yang baik. Tapi politik yang bagaimana? Politik yang syar'i, bukan politik persepsi, bukan politik mengumpat, bukan politik menuduh, bukan politik memfitnah. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau nak dibangkitkan dengan isu-isu sebentar tadi, contohnya sekolah agama rakyat, saya katakan di sini, apabila DAP sendiri memperjuangkan kesamarataan, DAP sendiri apabila memperjuangkan kesamarataan dari sudut pendidikan, adakah suatu hari nanti usaha-usaha manifesto di dalam buku jingga, contohnya, sebagai contoh, akan dilaksanakan oleh PAS juga, seperti menghapuskan kesemua sekali sekolah-sekolah jenis kebangsaan seperti Cina, seperti Tamil, apabila hak kesamarataan dalam pendidikan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah realiti yang saya yakin juga kita kaum Islam kita tak bersetuju. Kita inginkan hal seperti ini perlu diperjuangkan dan dipertahankan. Sidang hadirin, tuan-tuan, kita perlu berfikir panjang untuk memilih dan menilai. Maka saya katakan, saya tekankan sekali lagi di sini, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, kita semua anak-anak muda perlu berusaha untuk mengubah struktur politik pada hari ini, mengubah, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, cara berpolitik pada hari ini, mengubah cara berpolitik pada hari ini. Sikap
kita sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. La imana liman la khalaqala. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada akhlak, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. Maka kita jadikan pertemuan seperti ini pertemuan untuk kita mengangkat agenda Islam itu yang terutama. Pemuda memilih orang-orang yang mana mereka lihat mampu untuk mengangkat kedudukan dan mempertahankan agama mereka, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dan masa 3 minit juga untuk Ustaz Nasruddin. Terima kasih saudara moderator dan kepada semua yang hadir pada hari ini. Pertama saudara, saya nak tegaskan rasuah yang berlaku dalam negara kita bukan persepsi, dia satu realiti. Rasuah berlaku dalam negara kita ini sampai tahap yang sangat parah. Indeks rasuah di peringkat negara kita sangat-sangat teruk. Hatta Dr. Mahathir sendiri mengakui kerosakan yang dihasilkan daripada rasuah ini teruk dan penyakitnya sampai membarah sampai ke usus dalam UMNO dan Barisan Nasional. Ini bukan pengakuan saya, ini Dr. Mahathir menyebut. Dan saudara hormati sekalian, kita juga bukan nak menyalahkan antara satu sama lain, tapi kita nak menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kemudian yang ketiga, saudara yang hormati sekalian, kita menegur pemimpin, bukanlah kita tiba-tiba datang terus melaung dan menjerit, membantah, tidak. Biasanya resmi dan adat kami dalam hati, sebelum kita bantah satu perkara, kita jumpa dulu, kita serah memorandum, kita buat dialog. Ini memang kita buat sejak dulu. Kita panjat habis kementerian, kita panjat. Kita pergi jumpa dengan pemimpin, mufti, semua kita jumpa untuk kita nyatakan secara bertulis memorandum kita dan kita berikan nasihat. Tetapi apa yang berlaku ialah kita nak beramal dengan adilun nasihah. Qulna liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kita nak beramal dengan itu, bahawa agama ialah nasihat. Tapi malam masalah kita, nasihat kita selalu saja diabaikan. Selalu saja diabaikan. Saya hampir pasti. Tapi kalau saya silap mungkin Ustaz Fatu boleh berbetulkan. Saya hampir pasti bahawa nasihat daripada ulama muda UMNO sendiri pun sebahagian besar pimpinan UMNO tak peduli pun. Sebab ini keadaan yang berlaku dalam UMNO dan Barisan Nasional sejak dulu yang menyebabkan kita tengok orang-orang muda hari ini dia nak perubahan. Saya sebut tadi, orang muda mahukan perubahan. Justru itu orang muda dia nak tengok politik berasaskan ilmu dan fakta. Saya setuju. Dia tak nak politik yang berasaskan emo dan auta. Dia nak kepada ilmu dan juga fakta. Dan pemimpin yang dipilih bukan saja mampu memimpin, tetapi dilihat mampu dan juga benar, telus dan juga adil dalam memimpin. Sebab inilah antara karakter kepimpinan. Sebagaimana Allah tegaskan, Allah tunjuk cara macam nak pilih pemimpin. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, khalifah. Hukumlah dengan benar dan jangan kamu ikut hawa nafsu. Kelak kamu akan menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda harus buat perubahan, dan perubahan yang dibuat itu ialah ke arah mencari pemimpin yang ditawarkan, pemimpin yang mana yang mampu melakukan perubahan, keluar daripada gemeluk dan konflik yang berlaku dalam negara kita yang tidak berkesudahan pada hari ini. Jadi saya tentulah menyatakan di sini bahawa perubahan yang dilakukan oleh Pakatan Rakyat hampir menepati aspirasi anak muda. Wallah. Saya rasa kita semua berterima kasih kepada kedua-dua pendebat ini yang telah meluahkan perasaan, pemikiran dan pandangan mereka yang amat berguna, yang amat memanfaatkan kita sebagai hadirin dan hadirat pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, nampaknya masa menjelang pilihan raya ke-13 ini telah menjadi suatu pertarungan nyawa politik. Itu istilahnya. Pertarungan nyawa politik. Apakah golongan muda mampu menjadi tali hayat kepada pihak yang berkenaan itu? Itu patut soal. Jadi saya rasa kita rasa bertuah kerana kedua-dua mereka dalam penyertaan mereka telah menghidupkan tradisi debat, sehingga di kepala saya muncul suatu pandangan bahawa suatu school of thought, suatu aliran baru dalam pembugaran intelektual sedang berlaku dan berkembang di kalangan yang dihidangkan oleh Sinar Harian dan
oleh itu kita sekali lagi seharusnya menunjukkan penghargaan kepada kedua-dua pendebat yang telah menjayakan program ini, dan dengan ini juga berakhirlah majlis debat kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi.